Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang sidang Jumaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pada pagi ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perbincangan kita mencari mutiara-mutiara sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membentuk kehidupan kita mengikut acuan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesungguhnya sirah adalah satu lembaran kisah yang telah ditulis berdasarkan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan padanya terdapat mutiara-mutiara yang sangat banyak untuk kita ambil dan kutip dan untuk kita terjemahkan dalam kehidupan kita, agar kita juga menikmati kehidupan seindah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah kehidupan. Kita tidak dapat lari daripada belajar daripada orang lain. Kita tidak dapat lari daripada belajar daripada sejarah yang telah berlalu, dan tidak ada sejarah yang lebih baik untuk kita ikut dan kehidupan yang lebih baik daripada kita ikut melainkan daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sesiapa yang melihat Islam dari sudut kesempurnaannya, maka dia akan dapat melihat betapa indahnya, manisnya Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru ni saya pergi baru balik daripada Mekah, alhamdulillah. Kita baru ni bertugas sebagai penterjemah di Mekah pada program bimbingan haji yang dikelolakan oleh Kementerian Hal Ehwal Islam Arab Saudi. Dan kita bersama dengan para masyayikh duduk dalam Jumaah dan sebagainya. Banyak benda yang sebenarnya kalau kita nak kongsikan pengalaman-pengalaman, dan saya yakin dan percaya kita sebahagian daripada kita pernah melakukan ibadah haji dan pernah melakukan ibadah umrah sampai ke Mekah. Sebenarnya banyak mutiara-mutiara kehidupan yang ada, dan bila kita relate balik dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat-sangatlah yang banyak. Orang yang pergi ke sana dalam rangka untuk mencari hidayah daripada Allah adalah orang yang akan mendapat petunjuk-petunjuk. Kerana ta'zim baladil haram, antara kelebihan baladil haram, kemuliaan, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Mekah itu sendiri menjadi tempat hidayah, hudan lil alamin. Mekah tu dia menjadi tempat bermulanya hidayah, dan juga untuk kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita pergi ke sana, kita menghayati kemuliaan Mekah pada sudut-sudutnya, insya-Allah kita akan mendapati kebaikan yang banyak. Insya-Allah dalam tengah-tengah perbincangan kita adalah beberapa perkara yang akan kita sebut tentang bagaimana seharusnya kita memuliakan Mekah dan juga menghayati kehidupan para sahabat yang telah pun berada di sana dan menghadapi ataupun keadaan yang berlaku kepada mereka. Baik. Hari ini perbincangan kita tentang meleraikan ikatan yang berlaku mengikut sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup kita banyak masalah. Sama ada kita tak suka kepada orang atau orang tak suka kepada kita,
dan kita berusaha untuk mengubah sesuatu menjadi yang lebih baik daripadanya. Sama ada keluarga, sama ada sahabat handai, sama ada jamaah masjid ataupun masyarakat seluruhnya, kita nak menjadi orang yang melakukan kebaikan. Baik, bagaimana? Apabila disebut di sini, apabila kesalahan itu berlaku pada bilangan yang ramai, maka al-asl, asalnya mestilah kita nak menegur mereka keseluruhannya. Itu asal. Bila kesalahan itu berlaku dalam bentuk jumlah yang ramai, kita tengok masyarakat masalah, atau kita tengok dalam satu keluarga, grup, ada satu grup yang kita perlu mendekati mereka, asalnya mesti kita nak mengubah semua mereka. Tetapi sebelum kita mengubah mereka, mestilah kita merungkai ikatan-ikatan yang boleh menghalang kita daripada menyampaikan maksud kita. Iaitu dia kata, pergilah menasihati seorang demi seorang, supaya nasihat kita itu mudah diterima apabila dia bersendirian. Itu kaedah yang diberikan. Kalau kita tengok ada satu kumpulan, kita nak mengubah satu kumpulan tersebut, kita pergi cakap kepada kumpulan tersebut, boleh jadi di saat kita bersendiri lawan satu orang, satu kumpulan, tak boleh. Kadang-kadang saya duduk dalam mesej grup, sekarang ni ada grup kan, WhatsApp. Kita nak ubah satu grup, kita lontar satu idea, 10 orang balas. Aku nak cakap macam mana? Private message dengan dia, seorang demi seorang. Yang ni seorang, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. InsyaAllah kita akan dapat seorang demi seorang. Tapi kalau kita sampai lontar satu masalah, boleh jadi kita tahu mereka tak setuju dengan kita, maka lama kelamaan apa yang kita lontarkan adalah sesuatu yang sia-sia. Baik, bagaimana kita nak memulakan? Mulalah dengan cari orang-orang yang mana kita rasa dia boleh menerima pandangan. Kita nak dakwah, orang ni ahli masjid, baik, tapi dia berada pada kumpulan yang salah. Kita tak boleh nak tegur dia dalam kumpulan dia. Ambil dia seorang, ajak dia makan dan sebagainya, kawan dengan dia satu persendirian. Boleh jadi dengan sebab dia seorang, semua yang lain boleh jadi baik. Nampak? Baik, apakah uslub ini? Apakah uslub, cara ini ada contohnya dalam lembaran sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Syekh mendatangkan dua contoh dalam kehidupan kita. Contohnya, ada satu kumpulan wanita nak pergi bermusafir, kita tak setuju. Kalau kita cakap terang-terang, takut dia baru bergaduh pula. Cakap pada adik-beradik kita dulu ke, yang kita boleh ajar dia dan sebagainya, maka lama kelamaan insya-Allah dia punya hamasah ataupun semangat dia waktu ramai jadi kurang. Begitulah juga di saat anak-anak. Anak-anak kalau kita nak marah tengah ramai-ramai, mungkin payah, dia tak terima, khususnya dah besar. Tarik seorang demi seorang, sembang seorang demi seorang, insya-Allah akan ada jalan penyelesaiannya. Kisah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau pada lembaran sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang berlaku yang kita nak ambil contoh berdasarkan atau kepada kaedah yang telah kita sebutkan tadi, di mana satu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diboikot oleh kaum Quraisy. Kita tahu kisah bagaimana Bani Hashim telah memboikot, atau kaum Quraisy telah memboikot Bani Hashim, telah boikot keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak, dia tulis satu perjanjian bahawa Bani Hashim tidak boleh dijual beli, berurusan jual beli dengan Bani Hashim.
tidak boleh dikahwini dan tidak boleh mengahwinkan Bani Hashim dengan kaum mereka. Maka duduklah Nabi SAW dengan kaum keluarganya di lembah, di kota Mekah yang gersang, tandus. Tidak ada orang yang berdagang dengan mereka dan tidak ada orang yang bermuamalah dengan mereka, sehingga mereka terpaksa makan dari daun-daun kayu, bahkan kulit-kulit binatang. Dia jumpa bila dia pergi buang air kecil. Bila buang air kecil, tengok air kecil dia tu tumpah di atas kulit unta. Tengok ambil kulit tu, balik cuci dan masak. Begitu sekali tidak ada makanannya di saat Nabi dan juga para keluarganya diboikot oleh kaum Quraisy. Sampai berbulan-bulan diboikot, Nabi SAW kata kepada pakcik dia, Abu Talib. Kata kepada Abu Talib, wahai pakcikku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghantar binatang ataupun anai-anai ni untuk memakan lembaran perjanjian Quraisy dalam Kaabah. Maka tidak dia tinggal melainkan nama Allah. Sebab dia tulis Bismikallahumma, perjanjian itu ada nama Allah. Orang kafir Quraisy pun dia tulis tu dengan nama Allah. Yang lain habis dimakan. Abu Talib kata, Rabbuka akhbaraka bihadza? Apakah Tuhan kamu yang memberi khabar kepada kamu tentang ini? Nabi kata, ya. Macam mana Nabi boleh tahu? Dia duduk di satu lembah, tapi Nabi tahu kisah kertas yang berada dalam Kaabah. Abu Talib heranlah, tanya, apakah Tuhan kamu yang mengkhabarkan kepada kamu? Naam. Lalu dia kata, kamu jangan bagi tahu kepada orang lain sehinggalah aku pergi bagi tahu kepada Quraisy. Mana lantik. Okey. Maka pergilah dia kepada Quraisy, dan bila dia berkata, anak saudara aku telah khabarkan bahawa kertas perjanjian itu telah pun dimakan anai-anai, tak ada dah melainkan tinggal kalimah Bismikallahumma. Begini, mari kita pergi tengok kertas tersebut. Kalau betul, maka bebaskan kami. Kalau tak betul, aku akan serahkan anak saudara aku. Ambillah dia. Kamu nak buat apa kat dia, ambillah. Dia pun kata begitu ke? Ya begitu. Pergilah dia. Okey, kita setuju. Buka-buka tengok, betul lembaran itu dimakan anai-anai, melainkan kalimah Allah, Bismikallahumma. Tapi apakah daya yang berlaku sebaliknya? Mereka tidak menepati perjanjian mereka dan terus memboikot Nabi dan juga keluarganya. Dalam keadaan demikian, bertambah-tambah keseksaan mereka kepada kaum keluarga Nabi. Tapi daripada kaum Quraisy sendiri, dia ada sebenarnya, Quraisy ni satu kabilah besar. Di bawah Quraisy ada Bani Hashim, dan di bawah Quraisy juga ada bani-bani yang lain yang berkongsi datuk nenek dengan Bani Hashim. Quraisy ni besar, Bani Hashim duduk sebahagian daripada kaum Quraisy. Asalnya besarlah dia. Di kalangan mereka ada orang yang cerdik pandai, yang pintar, yang merahmati sesama mereka. Dan nama dia Hisham bin Amru. Hisham bin Amru. Dia mula-mula dia pergi malam-malam, dia pergi hantar makanan, kasihan kepada keluarga Nabi, Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Pergi hantar. Dua bani ni diboikot. Sampai dalam keadaan bila beberapa hari dia kata tak mampu dah nak hantar. Tiap-tiap hari nak hantar makanan tak mampu. Dia berusaha kepada sesuatu yang lebih besar,
ialah dia nak menamatkan boikot pada keluarga ni. Macam mana dia nak buat? Lalu dia kata nak pergi cakap kepada Quraisy teguh, payah. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, orang-orang yang mempunyai pengaruh dalam kaum Quraisy. Lalu dia pun pergilah kepada Zuhair bin Abi Umayyah. Zuhair bin Abi Umayyah, dia ni ada hubungan keluarga dengan Bani Al-Muttalib daripada belah ibu dia. Cuma dia tidak disebut sebagai Bani Al-Muttalib sebab keturunan dikira melalui ayah. Cuma dia ada hubungan melalui ibu. Jalan ibu dia sama dengan keluarga Nabi, belah ayah dia tak. Lalu Hisham bin Amru pergi jumpa, nak menghadapi Quraisy payah. Pergi jumpa seorang dulu yang ada kepentingan dalam, yang ada hubungan dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi. Dia cakap, wahai Zuhair, boleh kamu makan makanan, kamu pakai pakaian, kamu mendatangi wanita, mengahwini wanita, dalam keadaan bapa saudara kamu, belah ibu kamu sedang diboikot. Pujuk seorang. Tidak ada yang berjual beli dengan mereka, tidak ada yang mengahwini dan mengahwinkan mereka. Demi Allah, dia kata, kalaulah sekiranya itu adalah pak saudara belah ibu Abu Jahal, nescaya Abu Jahal sendiri tak akan duduk diam. Dia berkata, aku nak buat apa? Keluar dah ajak dia. Aku nak buat macam mana? Aku seorang nak hadapi kaum Quraisy, tak boleh. Kalaulah ada seorang lelaki bersama aku, insya-Allah. Dia kata, ada siapa? Aku seorang ni. 2 orang. Tak cukup kita 2 orang, cari orang ketiga. Pergi cari orang ketiga. Akhir sekali dia pun pergilah jumpa Al-Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi orang yang cerdik pandai. Dia pun tanya pula, wahai Mut'im, apakah kamu sanggup untuk membinasakan 2 kabilah Bani daripada Bani Abdi Manaf, padahal kita semua berada di bawah keturunan yang sama? Dia pun jawab, aku nak buat apa? Aku seorang. Kenapa? Dia kata seorang. Jawab Hisham bin Amr, aku dah dapat yang kedua. Siapa dia? Yang tadi, Zuhair. Zuhair bin Abi Umayyah. Dah dapat yang kedua. Siapa dia? Aku. Dia kata aku. 2 orang. Dia kata tak cukup 2 orang, kena 3. 3 pun dah dapat. Siapa dia? Zuhair bin Abi Umayyah. Dia kata tak cukup lagi 3. Nak cari seorang lagi, 4. Pergi kepada Abul Bukhtari bin Hisham. Abul Bukhtari bin Hisham pun dia kata begitu. Dia kata aku seorangnya. Tak, kamu dah ada yang kedua. Siapa dia? Aku. Tak cukup 3. Ada dah 4 pun dah ada dah. Cari-cari jumpa sampai ke 5. Tambah lagi Zam'ah bin Al-Aswad. Akhir sekali 5 orang ni pergi buat satu perjanjian. Kita bersama dengan apa-apa yang berlaku, kita bersama untuk meruntuhkan pakatan Quraisy dalam memboikot keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali dia kata apa? Besok kita akan pergi jumpa kaum Quraisy, biar aku yang bercakap dulu, kemudian kalau ada apa-apa baru kamu semua backup. Nah, pergilah. Pada pagi esok pergi, dia pakai pakaian dia, kemudian sampai ke Kaabah, tawaf. Selesai tawaf, Zuhair bin Abi Umayyah selesai dia tawaf, dia orang yang paling pandai bercakap dulu.
Zuhair bin Abi Umayyah, paling dekat dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun bangun, dia kata, ya ahla Makkah, anakulu at-ta'am wa nalbasu ath-thiyab wa banu Hashim halka. Wahai ahli Makkah, apakah kita nak makan makanan, nak pakai pakaian dalam keadaan Bani Hashim binasa? Tidak ada yang berjual beli dengan mereka. Demi Allah, aku tidak akan duduk sehinggalah ikatan perjanjian yang zalim ini dikoyak. Sahifah, kertas lembaran perjanjian itu dikoyak dan dimusnahkan. Abu Jahal pun tengok dalam keadaan itu, dia bangun. Kadzabta wallah la tushak. Kamu berdusta, demi Allah perjanjian itu tidak akan dikoyak. Dalam keadaan tu bangun Zam'ah bin Al-Aswad. Dia kata, bal anta wallahi akzab. Bahkan kamu Abu Jahal lebih dusta lagi. Kami tidak reda di saat kamu menulis apa yang telah kamu tulis. Ada orang bersuara yang kedua. Baru Abu Jahal berpaling nak marah kepada kawan tu, bangun pula seorang lagi, Al-Bukhtari. Al-Bukhtari kata, sadaqa Zam'ah, betul Zam'ah, kami tak reda apa yang ditulis oleh kaum Quraisy. Paling dua orang nak marah kau ni, paling pula seorang lagi. Al-Mut'im bin Adi pun kata begitu, Hisham bin Amru pun kata begitu. Akhirnya Abu Jahal pun terdiam. Abu Jahal kata apa? Hadza amrun qudiya bilailin. Perkara ini telah diputuskan dari semalam, dia kata. Maknanya dia orang ni mari ni pakat dah. Tapi di saat itu mereka telah memecahkan ikatan di kalangan Quraisy, sehingga akhirnya mereka masuk dalam Kaabah sekali lagi dan mendapati sahifah itu telah pun hancur, melainkan kalimah Allah Azza wa Jalla, dan berakhirlah boikot terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lembaran kisah yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah membebaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kaum Quraisy. Kita ambil daripada ini satu kisah, satu pendekatan akhlak. Bagaimana kita nak mengubah satu kumpulan yang ramai, kita kena tengok. Bukan mudah untuk mengubah satu kumpulan. Bukan mudah. Ada kawan-kawan 10, 15 orang, kita nak ubah semua sekali jadi baik. La. Mula dengan kemampuan kita. Kita tak mampu nak lawan kumpulan yang ramai, maka dakwahlah secara bersendirian. Makna seorang demi seorang. Kadang-kadang bila waktu saya duduk dekat Mekah, duduk sembang dengan Al-Fadhil Dr. Abdul Basit, kata kadang-kadang kita malu, Ustaz. Kenapa? Ialah nak tengok orang tu berdakwah, tengok kalau Peace TV tu, yang dengar dia punya dakwah tu dia beribu depan. Ataupun ada orang yang mana bila tanya berapa orang yang masuk Islam di kalangan mereka, daripada hasil dakwah mereka sampai ribuan orang. Kita ni pukak tak usah, ada pancing je. Tapi dia kata tak ada masalah. Berdakwahlah sekadar dalam kemampuan kita. Kita tak ada pukak besar, kita ada tali pancing. Kurang-kurangnya kita pancing. Jangan sampai kita tak pancing. Berdakwah, kan Nabi SAW kata, balighu anni walau ayah. Sampaikan daripadaku walau satu ayat. Dalam hadis itu ada 3 perkara yang utama. Yang Nabi sebut balighu, maknanya sampaikan. Itu taklif. Taklif makna satu tanggungjawab. Bila Nabi kata balighu, itu tanggungjawab. Sampaikan, Nabi telah letak satu tanggungjawab atas kita. Anni, dariku. Dariku adalah satu kemuliaan. Maknanya tanggungjawab yang bukan beban, tapi tanggungjawab yang bersifat mulia. Siapa yang pikul tanggungjawab ini,
maka dia telah membawa dan memikul satu kemuliaan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang yang menjadi rijalud dakwah, orang yang berdakwah, dia adalah menyambung kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau satu ayat adalah apa? Takhfif, keringanan. Maknanya kemuliaan itu dapat diambil dengan seringan-ringan perkara. Kalau kita tahu satu ayat, kita dah boleh mengajak manusia kepada ayat tersebut, dan kita akan menjadi sebahagian daripada mereka yang menerima kemuliaan tanggungjawab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kata kita tak ada pukak pun pancing pun tak apa. Dan tak ada pukak pancing pun tak apa. Kita kata Allahu akbar, aku tak boleh nak ubah ramai, tak mampu. Ambil seorang. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am. Kamu dapat bagi hidayah kepada seorang saja sudah baik daripada sebaik-baik tunggangan kamu, sebaik-baik humurin ni'am, unta yang paling berharga bagi masyarakat Arab. Jadi itu uslub yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita boleh gunakan dia sebagai pendekatan dakwah dan mengajak manusia kepada kebaikan, alangkah baiknya. Alangkah baiknya. Dan uslub begini kurang mudarat dari sudut perbalahan. Uslub begini kurang menimbulkan persengketaan. Kadang-kadang bila kita berdepan dengan kumpulan yang ramai, akan muncul macam perdebatan, perselisihan pendapat dan seumpama dengannya. Tambah-tambah pula kita yang tak pandai nak berjidal. Macam saya tak pandai nak cakap dengan ramai orang, memang tak pandai. Yang kita pandai selutak tak apa. Nak cakap ramai-ramai, nak berdebat, sorry, tak pandai. Lepas tu kalau ada mesej kawan-kawan duduk dalam tu tak, kita tak setuju dengan satu benda, kita pun private message. Apa masalah? Gini. Okey, setuju, alhamdulillah. Tak setuju, terpulanglah kepada masing-masing. Ambil private. Jangan semua benda kita nak cakap dengan orang ramai. Ada benda yang kita boleh kongsi dengan ramai-ramai. Ada benda impak dia, kesan dia lebih mendalam apabila kita bercakap secara individu. Mana uslub khutbah pun kena ada, uslub selutak ni pun kena ada. Ambil seorang dakwah. Kalau kita kata kita tidak memiliki uslub khutbah, baik kita duduk di bawah. Berapa ramai orang yang terkesan dengan dakwah dia ada sebabkan perbualan individu. Saya pernah cerita seorang lelaki daripada Nepal. Dia jadi security guard. Dia datang ke sekolah kami di Darul Hikmah dulu, nak masuk Islam. Bila saya tanya dia, apa yang menyebabkan kamu nak masuk Islam? Pergi belajar kat mana? Dia kata tak ada siapa-siapa pun, melainkan dia kerja security, ada seorang supervisor. Supervisor dia ni belanja makan, duk sembang seorang demi seorang. Akhir sekali percakapan, perbualan mereka sampai kepada bab agama. Bila seorang demi seorang, dia pun, aku pun tak malu nak tanya, dia pun berani nak cerita. Sebab kalau cerita ramai-ramai, dia mungkin malu nak tanya. Yang kawan tu pula, aku bukan ustaz. Tapi akhir sekali perbualan itu membawa kepada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia datang tanya, macam mana saya nak masuk Islam? Padahal sembang je. Padahal sembang. Jadi hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tidak semestinya kita kata kita memiliki suara yang banyak untuk kita mengubah sesuatu yang besar. Tak. Kadang-kadang seorang isteri boleh mempengaruhi suaminya, dan dia boleh mengubah dunia dengan perkara tersebut. Seorang wanita boleh memberi kebaikan kepada masyarakat, boleh jadi di saat dia bercakap-kata kepada suaminya,
dan dia juga boleh membawa satu perkara yang sebaliknya. Satu orang kita pegang boleh jadi membawa kebaikan yang besar dan boleh jadi membawa juga keburukan yang besar. Kerana itu saya suka mengajak hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah bahawa ini sebahagian daripada uslub dakwah yang sangat-sangat berkesan. Baik. Yang seterusnya, kekuatan yang sebenar yang disebut min zikrayat, kata Syekh Al-Arifi, di antara kenangan dia kata satu hari dia bercerita, dia pergi bersama berkelah. Dia pergi berkelah. Bersama mereka ada seorang kenalan nama Abu Khalid. Abu Khalid ni mata dia tak berapa nak nampak. Mata dia tak berapa nak nampak. Tapi dalam keadaan begitu, di saat dia nak makan, nak minum, nak masak, Abu Khalid ni senantiasa kata, biarlah aku tolong kamu buat kerja. Biarlah aku tolong kamu buat kerja. Bagilah satu kerja kepada aku. Aku pun tak nak duduk saja juga. Lepas tu kata Syekh, kami pun sembelih satu kambing, kemudian kami letak dalam periuk. Kemudian jadi kami letak dalam periuk untuk, kalau kita kata, perap lah dulu. Perap. Kemudian kami pun duduk kemah-kemah dalam bahasa tu. Abu Khalid ni dia pun tengok, dia tak boleh duduk saja. Dia tengok dalam tu, dia kata mesti dia nak, dia orang ni nak rebuh ni daging ni. Dia pergi cari air. Dia orang bawa tong air. Ada berapa tong masa tu? Ada beberapa tong. Ada 4 tong. 4 tong, di antaranya ada air dan sebahagiannya ada minyak, benzin, petrol. Dia tak nampak. Api nak tengah masak ni. Dia pergi ambil tong. Pergi ambil tong nak tuang dalam periuk berisi kambing. Nasib baik orang tengok, menjerit. Jangan tuang. Rupa-rupanya memang dia nak tuang tu minyak petrol, nak tuang. Kemudian dia rupa ambil letak. Apa yang berlaku selepas itu adalah satu perkara yang dia pesan kepada kita. Selepas daripada mereka ambil, letak, dan mereka ketawa sama-sama. Nasib baik kamu tak tuang. Kalau tidak, innalillah kita semua. Apa yang menakjubkan, dia kata, ialah mereka tertawa sama-sama, padahal hampir-hampir Abu Khalid membakar mereka semua. Apa istimewanya? Satu hari juga dia kata, waktu dia duduk di sekolah menengah, pergi keluar dengan kawan-kawan, naik 2 kereta. Kemudian kereta mati, tak ada bateri. Dia pun bawa satu kereta letak depan, nak jumper, guna jumper. Kawan ni pun duduklah tengah-tengah depan ni, dia pun letak jumper. Nama dia Tariq. Dalam buku Syekh ni dia sebut nama Tariq. Tariq ni duduk antara 2 kereta. Duduk tengah-tengah kereta. Dia pun jumper antara bateri kereta A dengan kereta B. Kawan hok duduk dalam, okey dah beres. Dia pun start kereta. Rupa-rupanya kereta tu gear 1. Kereta tu duduk gear 1, dia start. Bila start, kawan ni dia tengah, maka terlanggarlah dia di tengah-tengah, kaki dia terkepit di antara 2 kereta. Masa tu bonet tu buka. Enggak dia bonet kan, dia tak nampak. Yang kawan dekat dalam ni, okey, sekali lagi dia kata. Dia dah langgar kawan tu. Kawan tu duduk diam. Orang lain yang tengok pergi ambil dan pisahkan 2 kereta. Jatuh terduduk Tariq di tengah-tengah antara 2 kereta. Dalam keadaan kita, bukan dia kena pukul, dia kena langgar kereta, jatuh rubuh, tak boleh nak bangun. Lalu bila kita kata dia pun ambil Tariq, kemudian
sampai dia bangun tu dalam keadaan tempang, maknanya sakit kaki dia. Tiba-tiba dalam keadaan tu, apa kata Tariq? Tariq kata apa? Dia tak kata apa-apa melainkan dia senyum saja. Senyum. Tak kata apa, tak marah, tak maki, tak sumpah, tak ada apa. Senyum. Bal ibtasama wa azhara ridha. Dia senyum, dia kata tak apa, tak ada masalah. Nak ambil apa kisah daripada ni? Apa yang kita nak ambil? Kekuatan yang sebenar ialah orang tidak mengendahkan perkara-perkara kecil demi perkara yang lebih besar. Jangan ambil hal benda-benda kecil yang boleh merosakkan perkara yang lebih besar. La tahtammu bi saghairil umur. Jangan terlalu ambil kisah benda yang kecil, benda yang kecil. Kadang-kadang kita lah, macam saya, orang lain saya tak tahu, ni saya lah. Kadang-kadang memang kita ni, orang panggil tak boleh tengok benda salah. Kadang kecil pun kita nak marah dah. Tama-tama pula orang buat salah tu anak kita. Hak kita boleh marah. Kalau orang lain kita tak berani nak marah. Tapi kalau anak kita, cepat kita marah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah dan petunjuk kepada saya dan kita semua. Dari sudut amal ini, sunnahnya bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini bagaimana keadaan dia? Kaifa tata'amal ma'a hadhil mushkilah. Bagaimana kita nak menghadapi masalah dalam hidup kita? Kalau kita dalam kepala kita ni semua masalah tu masuklah ke mana pening kepala lah kita. Ada setengah-setengah benda kita kena buat dono je. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dan kadang-kadang orang lelaki dia lebih hebat dalam bab ni. Lebih hebat. Sebab tu sifat pemimpin ni dia kena ada juga begini. Tapi jangan ambil dono terlampau dono sehingga tak rasa apa-apa. Orang susah pun tak rasa, orang sakit pun tak rasa. Ikut kamu lah nak buat apa pun nak jadi. Itu tak boleh juga. Kadang-kadang kita kena tengok mana benda yang lebih besar. Baik, kita cerita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan baginda, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak, walaupun di saat Nabi menerima satu benda yang berat, kita nampak berat, tapi Nabi tetap nampak kecil. Contohnya bagaimana? Satu hari Aisyah radhiyallahu anha duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah duduk dengan Nabi, duduk sembang-sembang dengan Nabi. Aisyah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ata alaika yaumun ashadda alaika min yaumi Uhud? Ya Rasulullah, apakah datang kepada kamu satu hari yang lebih berat daripada hari peperangan Uhud? Hari perang Uhud ni, kita semua tahu 70 orang sahabat Nabi syahid. Nabi sendiri mengalir darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pecah pipi Nabi, tersusuk besi sehingga Abu Ubaidah Al-Jarrah kena gigit besi itu keluar daripada pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dikepung oleh musuh sehingga Nabi minta bantuan para sahabat untuk menyelamatkan Nabi di saat peperangan Uhud berlaku. Sehingga Abu Sufyan pada masa tu, bila dia nak bangga, dia nak kata dia menang, dia kata, Muhammad ada lagi tak? Nabi kata, jangan jawab. Abu Bakar ada lagi? Nabi kata, jangan jawab, biar dia. Sehinggalah Abu Sufyan kata, kamu dah kalah. Uzza, berhala dia Uzza. Uzza kan kemuliaan. Yang tinggal Uzza yang kamu tak ada. Nabi kata, yang ni kena jawab.
Kata al-izzah lillah, kemuliaan itu milik Allah. Lalu dia kata, kami ada izzah, kamu tidak ada lagi pendamping. Maknanya kalau Nabi Muhammad dah tak ada, kamu tak ada penolong. Nabi kata, yang ni kena jawab. Nabi kata apa? Jawablah dia, Allah penolong kami, dan bagi kamu tak ada penolong. Di saat itu Nabi dan para sahabat situasinya sangat-sangat getir. Tapi Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah datang kepada kamu satu hari yang lebih berat daripada hari Uhud? Soalan tu soalan berat. Kalau kira dalam kepala tu, bila kita kenang masalah, Allahu Akbar, tak ada lah. Itu yang paling berat. Di saat Nabi patah gigi dia, mengalir darahnya sehingga mati daripada keluarganya, dan dibunuh daripada sahabat-sahabatnya. 70 orang sahabat mati terbunuh. Wanita menjadi janda, anak menjadi yatim. Mereka mencari-cari keluarga, ramai di kalangan mereka yang hilang. Lalu Nabi SAW kata apa? Ma laqitu min qaumiki kana ashadda minhu yawmal aqabah idh aradtu nafsi. Nabi kata, tidak aku hadapi daripada kaum kamu sesuatu yang lebih berat daripada hari Aqabah, di mana aku, Nabi SAW pergi mengajak orang untuk masuk Islam sampai ke Taif. Nabi SAW dibaling dengan batu dan sebagainya sampai nak masuk. Hingga Nabi SAW berdoa kepada Allah. Cerita yang kita semua tahu belaka. Maknanya, apa yang berlaku dalam perang Uhud tidak berada dalam kepala Nabi SAW. Apa yang berada pada medan Uhud, walaupun begitu susah kehidupan Nabi, tetapi Nabi kata itu belum apa-apa. Dia tak fikir. Dia fikir bagaimana dia pergi keluar berdakwah di Taif. Padahal di Taif dengan di Uhud, Taif tak ada orang mati. Taif tak ada orang mati. Di Uhud 70 orang sahabat mati. 4 saudara Nabi mati. Tapi apa yang ada dalam kepala Nabi? Hamud dakwah. Tugas Nabi nak dakwah. Soal perang begitu, Nabi hanya ingat bagaimana payahnya dia berdakwah kepada orang di Taif. Soal pipi dia pecah, soal tercucuk besi, patah gigi, itu Nabi tak anggap satu cabaran yang besar, melainkan cabaran dia apabila dakwah dia ditolak di Taif. Agak-agak kita nak duduk dalam keadaan tu bagaimana? Keutamaan kita pada apa? Cabaran kita. Yang penting matlamat kita sampai. Cabaran tu macam-macam, tapi jangan sampai cabaran itu menghilangkan matlamat yang utama. Kerja Nabi dakwah. Nabi SAW keluar untuk berdakwah. Maka keutamaan dalam hidup Nabi ialah manusia menerima ajaran dia. Di saat baginda berada di medan Uhud, mati di kalangan sahabat 70 orang, Nabi sendiri cedera, patah gigi. Tapi Nabi yang Nabi ingat bagaimana di saat dia keluar berdakwah di Taif dan orang tolak dakwah dia, sehingga dia nak masuk Mekah pun terpaksa menggunakan satu jiwar perlindungan daripada kafir Quraisy untuk masuk kembali kepada Makkah. Inilah Nabi SAW. Kalau kita relate dengan cerita yang tadi, bagaimana tujuan dia kata nak pergi berkela. Kalau kerana apa musibah yang berlaku, ataupun dia kata apa, perkara tu yang telah berlaku, biarlah. Keutamaan kekal sebagai keutamaan. Kadang-kadang dakwah kita, keutamaan kita apa, nak ambil, nak ajak satu perkara
kebaikan. Tapi ada benda yang lebih besar daripada itu. Jangan sampai kita bergaduh disebabkan satu amalan sunat. Jangan sampai kita bergaduh atau kita bermusuh disebabkan satu perkara yang furuk, kecil. Ada keutamaan yang lebih besar. Bukan kita tak nak bagi dakwah dah. Apa keutamaan? Jangan sampai hanya kerana perkara yang sunnah seorang itu memulaukan ibu bapa dia. Mana lebih utama? Ada orang tak tegur ibu bapa dia disebabkan ni dia kata ahlu bid'ah, ni dia kata tak buat sunnah. Benda baik, alhamdulillah, kita nak sampai kepadanya. Tapi jangan sampai kita meninggalkan perkara yang lebih utama. Sampai tak tegur ibu bapa, la ilaha illallah. Yang kafir pun Nabi Allah Ta'ala suruh buat baik, apatah lagi orang Islam yang mana ada kesilapan dan kekurangan dari sudut masalah amalan mereka. Keutamaan biar kekal sebagai keutamaan. Jangan letak benda kecil sebagai besar, jangan letak benda besar sebagai kecil. Nabi, orang musuh dia, Wahsy bunuh pak saudara Nabi. Di saat Nabi nak memaafkan dia, Nabi maaf. Cuma Nabi kata jangan duduk depan aku teringat kepada Hamzah. Itu Nabi SAW. Bila orang masuk Islam, bila dia tawan kota Mekah, kisah yang masyhur, orang tanya apa yang Nabi nak buat dengan kami. Nabi kata izhabu fa antumut talaqa. Kamu pergilah, kamu dibebaskan semua. Ini matlamat yang utama. Dalam kehidupan kita, kekalkan keutamaan. Yang kecil-kecil itu boleh kita pejam mata. Bukan kita redha dengan perkara itu secara keseluruhan, tetapi biarlah kehidupan kita berjalan dan penuh dengan kenikmatan. Istamti' bihayati. Kata dia apa? Nikmati kehidupanmu yang utama. Nikmati kehidupan kamu yang lebih utama. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Lalu dia kata idzan la taqtul nafsaka bil ham wa kadzalika la taqtulun nasa bil hammi wal laum nahnu ahyanan nata'amal ma'a ba'dil masyakil bi asalibin hiya fil haqiqah laysat hillan laha. Kata dia, kalau begitu jangan bunuh dirimu dengan kegelisahan. Ada masalah sikit, Allah berat kepala weh. Tapi tak nafi kita ni memang nak kena fikir pun. Cuma carilah kebahagiaan, baca Quran, biar masalah tu boleh hilang daripada kita. Jangan terlalu fikir benda yang kecil. Macam mana nak skru hilang sebutir tak jalan ada kereta kita. Nah, macam orang kata tayar skru tayar hilang empat tu hilang, satu tayar tak boleh nak pasang. Allah duk fikir 4 skru tu. Ada lagi kan skru-skru lain. Ambil sini satu, dapatlah satu tayar 3 skru. Maknanya kalau kita berfikir dengan keadaan begitu, insya-Allah kehidupan kita akan bahagia. Jangan bunuh diri kamu dengan kegelisahan. Dan jangan bunuh manusia dengan caci dan makian. Memang kadang-kadang kita menghadapi masalah dan tidak sedikit juga kita menambah masalah dengan cara kita menangani masalah. Sebenarnya masalah tu kecil je. Kita yang menambah masalah disebabkan kita cari masalah. Kadang-kadang dia kata macamlah dekat kereta. Contoh kita naik kereta. Naik kereta, ada orang yang bawa kereta dia tak berapa beradab dan sebagainya. Dia pun mari buat macam-macam aksi lah depan kereta kita. Hak anak muda ni pun berasa tercabar. Nah, berasa cabar, aku tak boleh nak marah dia ni, nak marah. Padahal kalau kita buat dono, biar kamu gilah dulu. Dah kamu rasa lorak, nak cepat, silalah kita berbreak slow sikit, dia pergi depan. Intahal muskilah. Tapi kalau dia tak boleh jadi dia ni.
Kita pun duk main sama dengan dia juga, duk layan dia, pergi situ, pergi sini, kita nak marah ke dia juga. Berapa ramai orang yang emosi dia di berdepan dengan masalah, akhirnya menambah masalah. Bergaduh dah pula, nasib baik tak keluar steering lock. Keluar steering lock lagi masalah. Nah, viral pula kat Facebook dan sebagainya. Itu sebagai contoh. Kadang-kadang masalah kita berpunca daripada cara kita menangani masalah. Nabi SAW orang yang sangat-sangat baik. Kita tengok bagaimana Nabi menghadapi masalah orang yang minta nak berzina. Bagaimana Nabi menghadapi masalah orang lelaki Arab yang kencing di masjid. Intahal muskilah, selesai masalah. Nabi menghadapi masalah dengan cara yang sangat-sangat baik. Betul Syekh ni kata, kadang-kadang masalah yang ada pada kita ialah disebabkan kita yang tak tahu menghadapi masalah. Masalah boleh bukan duduk di masalah tu, masalah tu duduk pada kita. Itu macam mana macam mana nak merawat diri? Bila pergi ke Mekah, masya-Allah, betul lah haji ni merawat. Saya alhamdulillah lah, siapa-siapa yang ada duit nak pergi ke Mekah, pergilah. Pergi umrah, pergi haji. Yang tak ada duit, rawatlah diri. Kata Imam Ibnul Qayyim, dia kata, Ibn Taymiyah senantiasa menyebut ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, surah Al-Fatihah itu sebagai rawatan kepada diri rohani dan juga jasmani. Iyyaka na'budu, merawat penyakit riya, wa iyyaka nasta'in, merawat penyakit takabur. Itu masalah hati. Iyyaka na'budu, kepadamu lah ya Allah aku sembah. Mana itu merawat penyakit riya, aku tak sembah kepada kerana sesuatu yang lain selain daripada Allah. Wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah ya Allah aku minta pertolongan. Itu adalah iktiraf kepada kelemahan. Kita kata aku lemah, sebab tu aku minta tolong. Bila kita mengiktiraf kelemahan, maka itu adalah ubat kepada takabur. Al-Fatihah adalah ubat kepada hati dan juga jasmani. Begitulah juga kalau kita dapat buat ibadat, zikrullah, haji, umrah dan seumpama dengannya, dia adalah remedi untuk kita merawat diri. Merawat diri. Macam mana orang boleh dapat satu timbangan yang betul untuk menghadapi masalah? Apabila hatinya tenang dan emosinya stabil, barulah dia dapat apa yang disebut oleh Nabi SAW. Perhatikan orang ke Mekah. Di Mekah ni banyak dah masalah. Banyak masalah. Banyak masalah. Orang pergi package VIP pun ada masalah juga. Ada baru ni, ada orang pergi sini pergi package VIP, tetamu dia raja, ada berapa, 60 orang daripada orang Malaysia jadi tetamu Raja Arab Saudi. Duyuf khadimul haramain syarifain. Ada seorang sahabat saya jaga grup ni. Dalam keadaan begitu hebat ni, layanan dan sebagainya, kalau kira tetamu raja ni, rupa-rupanya Allah menghendaki tetamu dia mesti ada masalah. Nak balik Zam-Zam pula tak cukup. Ni tetamu raja ni, Zam-Zam tak cukup, bergaduh dekat airport. Dia kata, ya Allah, macam mana? Itulah Allah nak suruh kita ni belajar. Mekah ni betul tempat kita nak belajar. Kita pergi tawaf, orang ramai. Nak pergi semayang, sempit-sempit. Duduk nak melontar pun begitu lagi. Semuanya kadang-kadang bila kita melihat kepada bagaimana Allah menerima tetamunya, dia adalah untuk kita melihat diri. Sebenarnya rihlah haji adalah untuk kita melihat diri kita. Banyak sebenarnya. Saya setiap kali kita pergi ke Mekah, rasa pengajaran itu sentiasa baru. Setiap kali pergi Mekah, maknanya rasa seolah-olah tahun ni balik benda yang lain daripada tahun lepas. Rasa ada sesuatu, setiap kali mesti ada benda baru. Bagaimana zikrullah,
hubungan seorang manusia dengan Allah, Allah nak suruh kenal diri dia ni siapa. Gila dengan pakej mana pun, sebenarnya bukan kerana Kaabah, bukan kerana pengangkutan, bukan kerana hotel. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, innama ju'ila at-tawafu bil bait was-sa'i baina as-safa wal marwah wa ramyul jimar li iqamati dzikrillah. Allah jadikan tawaf di rumah Allah, sa'i antara Safa dan Marwah, dan melempar jumrah adalah untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita duk melontar, tengok macam mana sebenarnya Allah nak suruh kita kenal diri kita. Di saat manusia duk marah macam-macam, syaitan dia iktikad bila melempar jumrah tu, lontar syaitan. Ada setengah tu daripada ni, ambil jarak dulu 10 meter. Okey, ready semua, ready, batu dah ada, ready. Bismillah, lari. Kita nak kenal diri kita siapa. Tak ada orang tau, melainkan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Sewaktu kita tawaf, manusia tak tengok depa kita. Sewaktu kita sa'i, manusia tak tengok depa kita. Sewaktu kita melontar dan sebagainya, tak ada. Di saat itu, di padang Arafah bersendirian, Allah nak suruh kita tengok diri kita siapa. Macam mana kita nak menangani masalah sesama manusia. Macam mana kita nak mengambil iktibar. Saya tahu ni dekat dengan kemah grup kita, ada beberapa orang masyayikh yang besar, yang memiliki kerja dakwah yang yang banyak. Ada yang sudah tua sampai pencing dah sampai kita tak ada kemah di Mina, di Muzdalifah, di Mina pun tak ada, di Muzdalifah pun tak ada. Terharu saya, sampai Syekh sewaktu duduk Mekah, dia makan syimak ni, makan serban tajam, pakai jubah, duduk di kursi mengajar manusia. Sampai di mahalan Muzdalifah, tuan-tuan tahu duduk mana? Bertibah tengah jalan, ampas sejadah, tidur tepi jalan. Tapi mulut tak ada kata apa ni. Lah, orang yang menyerap masalah, dia tak pernah bangun pagi hari, alhamdulillah segar. Masa waktu kita solat subuh, kemudian kita pergi melontar, tak ada masalah. Ni tak kita kadang-kadang Allah masalah kecil je. Kadang-kadang bukan tak ada makanan tak sama selera kita. Apa ni macam ni. Inilah haji. Kita nak kenal diri kita, macam mana kita dengan masalah. Sebahagiannya, tapi lebih besar ialah zikrullah. Untuk kita merawat hati ialah dengan kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah lah yang boleh menjadikan emosi kita stabil. Di mana neraca yang sebenar untuk kita buat penilaian yang tepat adalah dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya katakan, sidang Jumaat yang dirahmati Allah, rawatlah diri kita dengan ibadah. Rawatlah diri kita dengan zikrullah, supaya kita tidak melihat masalah yang kecil sebagai masalah yang besar. Ada orang masalah besar dia nampak kecil, masalah kecil nampak besar. Masalah agama, alah, small matter. Nah, kata anak dia ni tak pandai mengaji Quran, Allah, small matter, dia kata. Tak apa. Anak awak ni tak semayang ni, macam mana? Tak apa. Tiba-tiba anak bawa handphone pergi sekolah, kena rampas ke cikgu. Ayah hak selama ni tak pernah datang jumpa cikgu disiplin sekolah, mari depan cikgu, cekak pinggang. Kenapa cikgu rampas telefon anak saya? Anak tak semayang pun dia tak kisah. Anak tak reti baca Quran pun tak kisah. Tapi sewaktu handphone kena rampas, dia kisah. Ini neraca yang pincang. Rawatlah diri kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran dan seumpama dengannya. Dan siapa yang boleh pergi ke Mekah dan sebagainya. Tahun ni saya jumpa dengan seorang syekh, nama dia Syekh Fuad Qadhi, yang dia antara orang yang terlibat dengan masyru' projek Ta'zim Baladil Haram, membesarkan
tanah haram, tanah suci. Dia kata kalau manusia menilai tanah suci dengan sebenar-benar, tidak akan ada sampah yang dilemparkan di tanah suci. Tapi yang berlaku sebaliknya. Dia kata, sampai kita pun kadang-kadang orang Malaysia ni, pak kita ni bersih sangat, sampai sana buang sampah merata-rata juga. Dia kata apa? Kalau manusia membesarkan tanah suci Mekah sebagai tempat hidayah, sebagai tempat turunnya wahyu, sebagai tempat gandaan pahala, nescaya mereka akan malu kepada Allah untuk meletakkan satu sampah di tanah suci. Tapi yang berlaku sebaliknya. Silap mana? Di sini. Neraca kita pincang. Karena tu sidang jemaah yang dirahmati Allah, bila kita tengok kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan para sahabat, dia menunjukkan satu contoh teladan kepada kita. Jadi mudah-mudahan apa yang ada pada mereka kita ambil sebagai pengajaran. Apa yang telah mereka lalui dalam hidup mereka, jadikanlah dia sebagai petunjuk untuk kita menurut ataupun menyusuri jalan yang telah direntas oleh mereka. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikut petunjuk Nabi dalam ibadah, bahkan kita juga nak dalam akhlak dan kehidupan kita, insya-Allah. Saya rasa sekadar dulu pada pagi ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita sambung nanti pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada soalan ke nak tanya tu? Ada tak? Tak ada, alhamdulillah lah, tak ada tu. Kita kisah banyak bercerita tentang kisah. Mungkin kita ada kisah-kisah kita yang boleh kita kongsi dan sebagainya. Berceritalah. Kadang-kadang dengan anak ni pun, dengan sahabat pun banyak bercerita. Orang ni saya pergi tengok ada satu rancangan agama. Kadang-kadang kisah-kisah ni kita tak cerita kepada anak-anak. Hatta sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil satu kisah kita cerita, ambil satu kisah kita cerita. Bahkan uslub penceritaan adalah uslub yang diiktiraf oleh Al-Quran. Jangan kita rasa Allah cerita je, cerita. Habis dalam Quran banyak cerita. Cerita Fir'aun, cerita Haman, cerita Namrud, cerita Uzair, Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud, Nabi Sulaiman, Nabi-Nabi, cerita Nabi-Nabi. Bahkan cerita-cerita orang yang jahat pun ada dalam Quran. Kenapa? Kerana kisah adalah teladan, sirah adalah petunjuk. Jadi kita ambil kisah sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.